Assalamualaikum. Bersama saya Luqman Hakim bin Muhammad Razi Dan saya Muhammad Firdaus bin Murad. Saya Ahmad Khalil bin Muhammadin. Bersama kami dalam Sunnah itu dakwah. Lengkaplah jika kita bercerita tentang sunnah tapi tidak mengetahui apa itu sunnah. Di sini saya ingin memberikan tentang maksud atau definisi yang berkenaan dengan apa itu sunnah. Sunnah juga didefinisikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada dari segi perbuatan, perkataan atau pengakuan baginda Muhammad SAW itu sendiri. Setelah mengetahui apa itu sunnah, kita beralih pula kepada apa itu dakwah. Definisi dakwah. Dakwah merupakan satu perbuatan di mana kita mengajak orang lain ke arah kebaikan. Dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, secara tidak langsung kita telah melakukan satu dakwah, yakni dakwah bil hadi. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir." Dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang contoh tauladan merupakan sesuatu yang terbaik itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tugasan fiksirah kali ini, kami mengaitkan sunnah dan dakwah dengan sirah Nabi itu sendiri. Hal ini kerana sunnah itu adalah rentetan kepada sirah Nabi itu sendiri. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sunnah yang pertama. Sunnah yang pertama ialah berkenaan dengan cara Nabi duduk. Duduk ini merupakan suatu fitrah manusia. Sunnah Nabi bukan sahaja meliputi aspek ibadah, namun ia juga meliputi aspek kehidupan. Antara perkara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum dan selepas bangun tidur ialah membaca doa. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Apabila baginda Rasulullah SAW berbaring di tempat tidur, beliau membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Dan apabila baginda sudah bangun daripada tidur, beliau membaca Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allah. Wujud yang diambil. Allahumma ahya wa amut. Sunnah Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail bermaksud kita beribadah pada malam hari, iaitu bangun pada 2/3 malam sekurang-kurangnya ataupun 1/3 akhir malam. Bermula daripada 2:30 pagi hingga terbit fajar pertama untuk beribadah kepada Allah SWT.
Waktu ini adalah waktu teristimewa kerana turunnya rahmat Allah SWT ke bumi dan amat sesuai untuk kita mulai dengan melakukan dalam ibadah itu dengan melakukan solat tahajud, solat hajat, solat sunat dan membaca Al-Quran dan sebagainya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, hendaklah kamu bersolat malam. Sesungguhnya ia amalan orang yang soleh sebelum kamu. Amalan yang mendekatkan kepada Tuhanmu, penghapus kesalahan dan pencegahan dosa. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Dan seterusnya kita beralih pula kepada bab solat berjemaah. Solat fardu secara berjemaah antara perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan baginda amat menitik beratkan perkara ini. Berdasarkan kepada hadis yang kita sedia maklum, solat jamaah afdalu min salatil fardh bi 27 darajat. Yang maksudnya solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian sebanyak 27 kali ganda. Perkara ini juga telah dikuatkan lagi dengan sebuah hadis yang lain, di mana hadis ini menceritakan baginda sallallahu alaihi wasallam mengancam untuk membakar rumah mereka yang tidak menunaikan solat fardu secara berjemaah, sedangkan mereka berkemampuan untuk melakukannya. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersentiasa berpuasa pada 3 hari pada setiap bulan, puasa pada 10 Muharram dan sebagainya. Bagaimana sebuah hadis menyatakan hari Ashura, yakni 10 Muharram, adalah hari puasa yang dilakukan kaum Quraisy pada zaman jahiliyah. Rasulullah SAW juga berpuasa pada hari itu. Manakala ketika beliau tiba di Madinah, beliau berpuasa pada hari itu dan beliau perintahkan agar berpuasa pada hari itu. Manakala pada bulan Ramadan diwajibkan untuk berpuasa, maka puasa Ramadanlah yang menjadi kewajiban, dan beliau tinggalkan hari Ashura. Barang siapa yang ingin berpuasa, silakan, dan barang siapa yang tidak mahu, maka tinggalkan. Boleh. Esok hari Isnin kan? Isnin ya. Puasa tu? Boleh ya. Nabi kan suka puasa Isnin kami. Memang. Tapi kan ke Isnin amalan, Isnin kami amalan dia agak. Isnin ni kan banyak fadilah. Oh ya. Jom kita puasa esok. Okey. Sebenarnya kita sambung sunnah Rasulullah SAW berkenaan dengan bacaan Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat kenabian baginda. Membaca Al-Quran itu merupakan suatu ibadah dan sunnah Rasulullah SAW. Antara perkara yang dititik beratkan oleh Rasulullah SAW semasa membaca Al-Quran adalah dengan bertajwid. Sebagaimana yang disebut oleh hadis yang berbunyi, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimanakah bacaan Al-Quran Rasulullah SAW? Ia menjawab, iaitu dengan bermak, iaitu dengan bertajwid. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Wahab bin Jurai bin Hazim dari ayahnya yang bersumber dari Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW juga menggalakkan kita menghiasi bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu. Perkara ini diambil daripada sebuah hadis yang mafhumnya, hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara merdu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Akhir adalah bab seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merapatkan lagi silaturahim antara baginda dan sahabat adalah bergurau. Dan dalam gurauan itu pasti ada tawanya. Namun tawa baginda sangatlah berbeza dengan tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya tiadalah tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali tersembunyi. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Khalid. Aku ada ni. Aku nak jual satu mata kan. Ada awak dah. Okey. Mata. Okey. Bang, Cepat. Okey. Bangun pagi, gosok gigi. Baru gigi tak ada lagi lah. Man, kenapa tak suka man? Tak awak. bukan aku tak suka, bukan tak lawak. Tapi sunnah Nabi kan hanya tersenyum. Itulah sudah tugasan fiksirah kami pada kali ini. Semoga kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa. Sekian, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When you're searching for the light and you see no hope inside, be sure and have no doubt He is always close to you. He's the one who knows you best. He knows what's in your heart. You'll find your peace at last if you just have faith in Him. You're always in my heart and mind. Your name is mentioned every day. I follow you no matter what. My biggest wish is to see